على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. Itu tadi yang lama ni. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Okey. Jangan apa? Jangan tutup ni. Okey. Okey. Tak apa, tak usik apa tadi? Tak usik kenapa boleh hilang. Mana pergi yang tadi tu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Bertemu sekali lagi dalam jadual tetap kita untuk kuliah live online ini. Untuk jadual tetap kita bagi kuliah live online ini. Ya. Sebelum itu saya nak menjawab dulu salam Siti Nuraida. Waalaikumsalam Siti Nuraida. Waalaikumsalam Damai Duha. Waalaikumsalam Wan AMN. Waalaikumsalam Na Adnan. Waalaikumsalam Na Adnan. Ya. Dan ada sahabat-sahabat kita tadi yang telah masuk terlebih awal tetapi line lain. Di mana line itu telah terputus. Ya, line itu terputus, jadi terpaksa buka line lain. Ya, nak cari balik tak dapat, terpaksa buka line lain. Ya, Faridah Ibrahim tadi dah masuk kan? Terima kasih datang semula. Waalaikumsalam. Ataupun terima kasih dia menjawab salam saya agaknya. Ya, terima kasih Faridah Ibrahim. Ya, terima kasih. Baik, kita akan menyambung kuliah kita, iaitu bacaan tafsiran surah daripada surah Al-Waqi'ah. Daripada surah Al-Waqi'ah. Ya. Di mana dalam surah Al-Waqi'ah ini saya berikan terlebih dahulu latar belakang dia. Di awal surah Al-Waqi'ah Allah menyebutkan 3 kluster yang ada di padang mahsyar. 2 daripadanya iaitulah kluster As-Sabiqun Al-Awwalun, kluster Ashabul Yamin dan kluster Ashabul Shimal. Ketiga-tiga kluster ini telah saya terangkan ciri-cirinya dalam kuliah saya yang lalu
Dalam rakaman-rakaman kuliah boleh rojok balik. Ya, boleh rojok balik. Di antara 3 kluster yang ada di masyar ini, 2 daripadanya ke syurga, 1 daripadanya ke neraka. Kluster yang ke syurga ialah kluster as-sabiqun al-awwalun dan as-sabiqun al-awwalun dan ashabul yamin. Ini 2 kluster yang masuk syurga. Maka ayat-ayat sebelum daripada ayat 27 daripada surah Al-Waqi'ah ini, tuan-tuan dan puan-puan, menerangkan syurga, gambaran-gambaran syurga ia akan didiami oleh kluster as-sabiqun al-awwalun ini. Tuan-tuan boleh rojok balik daripada ayat awal dulu. Ya, saya cuba rojok balik. Ya, tak boleh sebab ayat ni dah bermula. Ya, adalah maknanya dalam digambarkan antara yang saya ingat ialah adanya pelayan-pelayan muda. Adanya bangku-bangku tempat duduk yang merehatkan. Adanya arak daripada syurga. Gelas-gelas yang diedarkan. Adanya bidadari-bidadari syurga. Ya, dan kemudian dalam syurga itu juga as-sabiqun al-awwalun itu juga disebut bahawa tidak didengar dalam syurga itu perkataan-perkataan lara dan apatah lagi perkataan-perkataan yang fasik. Ya, kata-kata fitnah, dengki, dendam, khianat, kutuk mengutuk dan sebagainya. Ya, melainkan yang ada banyak ucapan yang diucapkan dalam syurga as-sabiqun al-awwalun ini ialah ucapan salam antara satu sama lain, ucapan hormat menghormati di antara satu sama lain. Kemudian bermula daripada ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula gambaran suasana syurga untuk golongan ashabul yamin, ya, golongan kedua yang disebut oleh surah Al-Waqi'ah ini. Jadi di antara gambaran syurga yang ada dalam ashabul yamin ini, antaranya ialah apa yang disebut pada ayat 28, iaitu mereka bermain-main, berehat-rehat dan berseronok-seronok di antara dahan-dahan pokok. Di antara dahan-dahan pokok. Mereka bermain-main di antara pokok-pokok, di antara pohon-pohon yang ada dalam syurga itu. Sebagaimana, saya tak nak ulah lah, sebagaimana kita di dunia ini, kadang-kadang bila nak berehat, kita mencari hutan. Kita berehat dalam hutan, mencari taman-taman. Ada taman-taman yang dipelihara untuk menjadi tempat rehat. Kemudian, spesifiknya boleh rojok pada rakaman kuliah. Kemudian, disebut juga bahawasanya pokok yang jadi tempat bermain penghuni syurga ashabul yamin ini, pokok yang selamat, yang tidak ada duri. Sebab antara penafsir mengatakan pokok ini ialah pokok bidara. Pokok bidara ni, dia di dunia ni, pokok bidara ni dia jenis ada duri. Sehingga ditegur oleh seorang lelaki badui. Pasal apa pula Tuhan bagi pokok berduri dalam syurga? Pokok bidara ni pokok berduri. Dia menyakitkan. Takkanlah Tuhan jadikan pokok yang menyakitkan untuk ahli syurga. Lalu Nabi menyebut durinya makhdud, telah dibuang, telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menjadi selesa. Ahli tafsir ada mengatakan ia juga pokok akasia. Ada juga ahli tafsir mengatakan ialah pohon pisang. Pokok pisang yang lebat buah-buah pisangnya, yang rasa buah pisangnya jauh lebih sedap dan lazat daripada pisang-pisang yang ada di dunia ini. Kemudian pada ayat 30, Allah menyebutkan penghuni syurga, kluster ashabul yamin ini, mereka juga berehat-rehat, bermain-main dan berseronok-seronok, berbaring-baring di bawah redupan bayang pokok itu tadi. Di redupan bawah pokok yang besar bayangannya sehingga 100 tahun perjalanan. Jika ada orang menunggang unta daripada tepi bayang nak sampai ke satu bayang, ke hujung bayang yang satu lagi, memakan masa 100 tahun perjalanannya. Kemudian pendetilannya boleh tengok dalam rakaman-rakaman kuliah. Kemudian tuan-tuan, pada ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang air yang disediakan dalam syurga itu, sama ada untuk diminum atau untuk bermandi-manda, menyejukkan badan. Air yang banyak yang mengalir dalam sungai-sungai, dan yang tidak akan habis. Boleh dicedok bila-bila masa, boleh diminum bila-bila masa. Air yang tidak akan terputus perbekalannya. Kemudian
pada ayat 32. Sebagaimana di dalam syurga golongan as-sabiqunal awwalun ada disebut tentang buah-buahan. Ada disebut tentang buah-buahan. Maka syurga begitulah juga dalam syurga ashabul yamin ini. Disebutkan bahawa ada buah-buahan yang banyak. Wa fakihatun kasirah yang tidak ikut musim. Dan tidak terputus. Dan tidak ada harga dan tidak susah untuk mendapatkannya, untuk memetiknya dengan mudah. Dan boleh memakannya pada bila-bila masa yang dikehendaki. Dan ayat yang ke-33 juga menyambung tentang keadaan buah-buahan yang disediakan di dalam syurga ini. Kemudian tuan-tuan, kita nak menyambung pada malam ini. A'udzubillah, ayat 34. Kita nak menyambung pada ayat 34. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa furushim marfu'ah. Ulang lagi. Wa furushim marfu'ah. Ya. Saya baca ikut ya. Saya baca dulu. Wa furushim marfu'ah. Ikut. Wa furushim marfu'ah. Ya. Maksudnya ada ahli tafsir yang mengartikan ayat ini. Ayat 34 ini dengan saya bermula ayat 34 ni tuan-tuan, saya besarkan font dia. Sebenarnya ayat sebelum ni pun saya dah besarkan font dia. Tapi rasa macam tak cukup juga. Jadi saya besarkan font lagi. Bila saya besarkan lagi, tetapi bila besar sangat dia bertindih. Susah nak baca pula. Jadi saya ambil font yang relevant, yang sesuai, yang suitable. Inilah font dia. InsyaAllah saya boleh baca. Harap tuan-tuan pun boleh baca. Kalau saya besarkan lagi font ni, nanti tuan-tuan, nanti dia bertindih lagi susah nak baca. Ya. Wa furushim marfu'ah. Shin bertemu tanwin pada huruf shim tu bertemu dengan mim, maka dia hendaklah didengungkan. Wa furushim marfu'ah. Ya, dengungnya adalah 2 harakat. Baik, ada yang menafsirkan, ada ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini dengan katanya yang bermaksud dan tilam-tilam yang tebal lagi empuk. Ya, tilam-tilam yang tebal lagi empuk. Lagi empuk. Itu ditafsirkan oleh oleh Ibnu Katsir kalau tak salah saya, ya. Kemudian ada juga ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan tilam itu terbuat dari sutera, emas dan mutiara dan tidak mengetahuinya melainkan Allah. Pasal apa dia kata tidak mengetahuinya melainkan Allah? Sebab kadang-kadang kita rasa pelik juga tuan-tuan. Kita barangkali tak pernah tengok. Mungkin kalau tilam yang terbuat dari sutera, pernah tengok ke? Kalau saya sendiri pun rasanya tak pernah tengok tilam yang dibuat daripada sutera. Apatahlah lagi daripada emas. Apatah lagi daripada mutiara. Tak tahulah. Sebab itulah ahli tafsir ini dia sebut dan tidak mengetahuinya melainkan Allah. Kita tak tergambar mana rupa tilam yang dibuat dari sutera. Mana rupa tilam yang dibuat daripada emas. Mana rupa tilam yang dibuat daripada mutiara. Lalu hanya Allah yang mengetahuinya. Tentulah ia dalam keadaan yang amat cantik, amat selesa dan amat menyeronokkan. Kita melihat di atas dunia ini. Kalau kita baca internet, kadang-kadang kita boleh jumpa dalam internet ada orang yang terlalu kaya sehingga mangkuk tandas dia pun daripada emas. Mangkuk tandas dia pun dibuat daripada emas. Bukan hanya jam daripada emas. Mangkuk tandas pun dibuat daripada emas. Itu dia. Kita tak rasalah mangkuk tandas daripada emas. Tak rasa kita mangkuk tandas daripada emas. Ada orang dia mangkuk tandas daripada emas. Dan saya teringat dalam menyebut perkara ini, saya teringat tentang ayat yang kita tafsir baru-baru ini. Berkenaan dengan buah-buahan di syurga ni tuan-tuan. Bagaimana ada satu hadis yang dibawakan oleh salah seorang penafsir. Nabi sedang sembahyang gerhana matahari dengan sahabat, mengimamkan sembahyang. Sahabat tengok Nabi macam nak mencapai sesuatu dalam solat dia.
sedang dia solat, tangan dia macam nak mencapai sesuatu. Dia bergerak beberapa langkah macam dia nak ambil sesuatu. Macam dia nak ambil sesuatu, lepas tu dia berundur balik. Lepas sembahyang, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku tu? Para sahabat minta penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sebenarnya? Apakah sebenarnya yang telah berlaku? Apakah sebenarnya yang telah berlaku? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Rasulullah kata, aku tengah semayang tadi, Allah tunjukkan kepada aku syurga, dan dalam pada penunjukan Allah itu, aku nampak buah-buahan. Aku nampak buah-buahan syurga. Aku pun nak ambil lah. Aku nak ambil buah-buahan syurga tu, aku nak ambil, tapi aku terfikir, kalau aku ambil, nanti kamu makan, bila kamu dah makan buah-buahan syurga tu, kamu tentu rasa tak seronok lagi dah, tak nikmat lagi dah nak makan buah-buahan yang ada di dunia ini. Jadi nanti hilang salah satu kenikmatan kamu di dunia ini. Itu satu bentuk penafsiran. Ada satu lagi bentuk penafsiran, tuan-tuan, ialah menafsirkan bahawa Nabi kata, kalau kau ambil dan kamu mesti makan. Bila kamu makan, kamu dah rasa buah-buahan syurga ini, maka kamu takkan rasa lagi di syurga nanti. Kamu akan tak dapat rasa lagi di syurga nanti. Maka penafsiran yang kedua ini boleh membawa kita kepada satu i'tibar. Sebab itu kita sebenarnya perlu juga rasa takut. Takut kalau kita dah senang sangat atas dunia ni. Takut bila kita senang sangat atas dunia, sehingga kita tak dapat senang lagi di akhirat. Kita mewah sangat atas dunia, bimbang kalau kita miskin di akhirat. Oleh kerana itu kita berhati-hatilah. Kalau kesenangan, kemewahan, kekayaan kita di dunia ini dengan jalan yang betul, dengan cara yang betul, tidak melalaikan diri kita daripada menunaikan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kayanya kita tidak meninggalkan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meninggalkan ibadah yang diwajibkan, tidak meninggalkan perintah yang diwajibkan seperti menutup aurat dan seumpamanya. Tak mengapalah, bukanlah salah pula kita hidup dengan kaya, hidup dengan kekayaan dan kemewahan yang terkawal, yang tidak melalaikan kita, tidak melekakan kita dan tidak menjadikan kita sombong. Tetapi kita kena ada kebimbangan dalam hati kita bahawasanya kalau kita sudah menikmati nikmat-nikmat yang hebat di dunia ini, bimbang kalau kita tidak lagi dapat menikmati nikmat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, tuan-tuan. Ini yang dikatakan tilam itu terbuat dari sutra, emas dan mutiara, dan tidak mengetahuinya keadaan sebenar. Kita cuma dengar cerita je. Kita boleh dengar dalam ayat Quran je. Kita boleh dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Rupa mana sebenarnya tilam yang dibuat daripada sutra ni? Rupa mana tilam yang dibuat daripada emas? Rupa mana tilam yang dibuat daripada mutiara? Rupa yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya kita ketahui apabila kita layak masuk syurga dan apabila kita sedang berbaring-baring di atas tilam yang disebutkan ini. Kemudian ada ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini. Waalaikumsalam Nur Syuliana. Waalaikumsalam Nur Syuliana. Nur Syuliana ni rasanya dah dua kali atau 3 kali saya sebut nama dia. Saya sebut nama dia. Yang lain tu mungkin belum ingat lagi. Tapi Nur Syuliana ni rasanya dah 2 kali sebut nama. Maknanya barangkali dia dah banyak kali masuk kot. Itu sebab boleh ingat nama dia. Waalaikumsalam juga Syabnia Mas'udi. Syabnia Mas'udi ni pun rasanya kali kedua ke ketiga ni. Sebab saya teringat perkataan Mas'udi itu dan cara dia mengeja Mas'udi itu. Saya teringat. Baik, tak apalah, kita sambung balik. Kemudian ada pula ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan
wa furushim marfu'ah. Dikatakan apa yang dikendaki dengan ini saya nak sebut tuan-tuan ni sebelum saya teruskan nak sebut. Ayat 34 ni ada dua versi penafsiran. Ya. Ayat 34 ini ada dua versi penafsiran. Penafsiran yang pertama yang mengatakan bahawa furushim marfu'ah ini ialah tilam yang empuk. Tilam yang diperbuat daripada sutra emas dan mutiara. Tilam yang ditinggikan. Ya? Okey. Tetapi versi kedua penafsiran ayat 34 ini mengatakan bahawa wa furushim marfu'ah ialah bidadari. Ialah bidadari, sama ada bidadari wanita syurga atau wanita dunia yang menjadi bidadari atau menjadi ketua bidadari di syurga itu nanti. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Baghawi di sini. Dikatakan apa yang dikehendaki dengan al-furush adalah perempuan. Dan orang Arab menggelarkan perempuan sebagai hamparan, firasyah. Orang Arab digelarkan perempuan dengan firasyah ataupun libasah. Orang Arab dari segi pemakaian bahasa Arab, orang perempuan ni dia panggil firasyah. Maknanya bahasa Melayu kita hamparan. Atau orang perempuan ni dipanggil libasah. Maknanya pakaian. Maknanya pakaian. Lalu firasyah yang bermakna hamparan ini. Bersama apa nama ni adalah serumpun dengan perkataan furush. Perkataan tengok balik ayat tadi, wa furushin. Furushin tu adalah serumpun dengan perkataan firasyah. Yang bermakna hamparan. Yang orang Arab menjadikan perkataan yang bermakna hamparan ini untuk memanggil kaum wanita juga. Untuk menggelar kaum wanita juga. Jadi maknanya apabila ayat ini mengatakan bahawa wa furushim marfu'ah, dan perempuan-perempuan yang diangkat tinggi, yang dimuliakan, maka ia lebih dirojokkan kepada wanita dunia. Ia lebih dirojokkan, dua-dua boleh. Bidadari syurga, wanita syurga pun boleh, wanita dunia pun boleh. Wa furushim marfu'ah. Kalau kita ambil lah perkataan furushin sebagaimana kata Baghawi ini dengan makna wanita, maka marfu'ah tu maksudnya yang diangkat, yang ditinggikan derjatnya, yang dimuliakan derjatnya. Sebagaimana ada dalam doa kita ketika salat. Ketika kita duduk dua sujud. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni. Warfa'ni. Angkat, wahai Rabbighfirli, wahai Tuhan ampunkanlah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Warhamni, wajburni, peliharalah aku dan perbaikilah aku. Warfa'ni, dan angkatlah aku. Tinggikanlah aku. Muliakanlah aku. Dan angkatkanlah aku. Tinggikanlah aku. Dan muliakanlah aku. Dan muliakanlah aku. Ini bermakna tuan-tuan. Bermakna apa? Ini bermakna, maknanya bila kata furushim marfu'ah, dan wanita-wanita yang diangkatkan, ditinggikan, dimuliakan. Nanti kita akan faham apa maksud wanita-wanita yang ditinggikan, yang dimuliakan. Sebab wanita syurga ni dia ada dua jenis. Ada wanita yang memang asalnya syurga, kelahiran syurga. Ada wanita yang asalnya kelahiran dunia. Tetapi wanita-wanita yang ada dalam syurga ini, kalau wanita yang lahir di syurga tu tentulah yang dipanggil bidadari tu hurun ain, tentulah dia diangkatkan, ditinggikan dan dimuliakan. Maka wanita yang layak masuk syurga, wanita-wanita dunia yang layak masuk syurga, mereka juga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan kepada wanita-wanita dunia ini, jika mereka dapat masuk syurga, kedudukan mereka akan lebih tinggi daripada wanita-wanita syurga ini. Wanita bidadari-bidadari syurga ini. Wanita dunia ini yang dapat masuk syurga, kedudukan mereka akan lebih mulia dan lebih tinggi daripada bidadari-bidadari syurga ini. Jadi layakkanlah diri kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ahli tafsir yang menyebutkan kerana apa yang dimaksudkan dengan firasyah,
bagi Robiah Taib, bagi Robiah Taib, Robiah Taib kalau baru ikut, boleh tengok nota tu, ada nota, dan Robiah Taib boleh ikut cursor saya tu, tempat di mana saya sedang baca sekarang, yang lain-lain mungkin dah ikut daripada tadi. Okay, siapa yang baru ikut, yang tak nampak tempat saya baca, boleh tengok cursor, pergerakan cursor saya ni, Okay. Lalu ada ahli tafsir yang menafsirkan ayat yang sama dengan mengatakan bahawa wa furushim marfu'ah, dan wanita-wanita yang ditinggikan pangkatnya, derajatnya dan kedudukannya. Kerana apa yang dimaksudkan dengan firasya adalah wanita. Ini sama macam apa yang disebut oleh Baghawi, dan orang Arab menggelarkan wanita dengan pakaian, selimut atau tempat tidur. Saya lupa ambil bahasa Arab yang sebenarnya. Tetapi dia datang pakaian, selimut, pakaian ni libasa. Selimut ni saya lupa apa bendanya. Tempat tidur ni firasyah. Jadi maknanya, sebab itu ada ahli tafsir menafsirkan furushim marfu'ah ini ialah wanita-wanita yang ditinggikan darjatnya, yang dimuliakan darjatnya, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bidadari syurga tu ada sebab kenapa dia dimuliakan, diangkat, dan wanita dunia yang masuk syurga juga ada sebab. Nanti ada sebab, dan bagaimanakah kedudukan mereka diangkat oleh Allah, nanti kita akan lihat dalam huraian tafsiran yang akan datang. Baik. Kemudian tuan-tuan, saya nak sebut sikit. Saya kata tadi, ayat 34 ni dia ada dua versi penafsiran. Yang pertama dia kata furushim tu tilam. Furushin tu tilam. Furush, tilam. Firash. Firash tu hamparan. Macam nama anak saudara saya belah orang rumah saya. Anak adik orang rumah saya namanya Firash. Firash tu maknanya hamparan. Hamparan. Bila saya beritahu adik ipar saya, marah dia. Dia marah saya, dia petikai saya, padahal yang belajar bahasa Arab saya. Dia tak belajar bahasa Arab. Dia tak belajar bahasa Arab. Damai Duha ni dia tanya, jika golongan wanita masuk syurga bagaimana pula? Saya dah jawab tadi sebenarnya Damai Duha. Mungkin Damai Duha tak perasan kot. Saya dah jawab tadi. Wanita yang boleh masuk syurga, kedudukan dia ditinggikan oleh Allah lebih tinggi daripada bidadari. Wanita dunia yang boleh masuk syurga, yang layak masuk syurga, mereka akan jadi ketua bidadari. Saya ulang balik. Mana-mana ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana wanita dunia yang layak masuk syurga, dalam My Sejahtera dia ada tulis dia layak gurau lah. Mana-mana wanita syurga yang layak masuk syurga, maka dia kedudukan dia akan lebih tinggi daripada wanita bidadari itu sendiri. Daripada bidadari itu sendiri, lebih tinggi daripada bidadari itu. Allah jadikan begitu. Ini kena faham Damia. Damia puas hati dengan jawapan saya yang sebenarnya saya dah ulas tadi, tapi mungkin tak perasan lah kot. Maklumlah dengar kuliah melalui handphone, melalui komputer. Kadang-kadang anak lalu, kadang-kadang anak menangis, kadang-kadang terleka, terlalai. Tak apa. Kalau siapa yang terlepas apa-apa boleh tanya. Siapa terlepas. Saya balik pada cerita adik saya tadi, tuan-tuan. Dia marah saya sebab dia dengar makna hamparan. Saya kata sebenarnya makna hamparan tu baguslah. Hamparan ni tempat orang berehat, relax, nyaman. Maka firasha itu, orang yang bernama firash itu, ialah orang yang membuat orang lain selesa. Kan? Kalau adik ipar saya tak dengar, tolong sampaikan pada adik ipar saya. Anak dia yang bernama Firash itu bermahu makna. Kita doa bila kita namakan dia Firash, maknanya kita doakan supaya dia menjadi manusia yang membuatkan orang lain selesa. Yang membuatkan orang lain seronok. Itu maksudnya. Sebab itu ada ulama menafsirkan furush dengan tilam. Tilam yang empuk. Tilam yang tinggi lah, empuk tinggi kan. Kan tilam ni, lagi tinggi tilam tu lagi mahal harga dia. Lagi nipih tilam tu lagi murah harga dia. Anak-anak saya mula-mula dapat masuk hotel.
Melompat-lompat atas tilang hotel. Kan tilang hotel tu tinggi. Melompat-lompat. Mula-mula lah. Kali kedua pun lompat juga. Dah kali 3, 4 dia tak lompat dah. Dan saya pun pesan jangan lompat-lompat patah. Mati nak menggantikannya. Kan? Jadi furushin marfu'ah. Tilam yang ditebalkan, yang ditinggikan. Tilam yang empuk. Atau tilam yang terbuat dari sutra, emas dan mutiara. Semuanya ini ada disebutkan oleh para ulama tafsir. Dan tafsiran kedua, furush itu sebagai wanita, sama ada bidadari, atau wanita syurga yang masuk syurga yang menjadi ketua kepada bidadari, yang diangkat, dimuliakan kedudukan mereka. Kedua-duanya, bidadari itu diangkat dan dimuliakan. Wanita syurga itu pun, wanita dunia yang masuk syurga itu pun diangkat dan dimuliakan lebih daripada bidadari syurga itu sendiri. Marfu'ah itu maksudnya. Kalau kita tengok ayat yang ke-35 dan seterusnya, khususnya ayat 35 dan ayat 36, maka kita akan nampak bahawasanya memang ayat 34 ini cenderung kepada menafsirkan furushin itu dengan wanita. Ataupun tuan-tuan, itulah dia hikmah Al-Quran. Itulah dia mu'jizat Al-Quran. Itulah dia kelebihan Al-Quran. Furushin itu boleh diartikan dengan tilam yang empuk, yang dibuat daripada sutra, emas, mutiara. Dan furushin juga boleh diartikan dengan wanita-wanita mulia yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada bidadari atau wanita dunia yang layak masuk syurga, yang diangkat jauh lebih tinggi kedudukannya daripada wanita-wanita dunia ini. Adnan ni pula ditanya apa ni? Kedudukan wanita yang lahir di dunia lebih tinggi darjat daripada bidadari apabila mereka bukan, dia bukan tanya, dia buat nota. Dia buat nota. Terima kasih Adnan. Terima kasih ya. Siapa-siapa yang rajin buat nota tu tolong. Boleh buat nota. Supaya poin-poin ceramah saya tu, sebab saya tak sempat nak catat tuan-tuan. Saya ni jenis apa nama ni dia Allahu Akbar, bahasa psikologi itu dipanggil Allahu Akbar. Ada dua istilah. Yang satu tu dia jenis boleh menulis, dia tulis je, dia bercakap tak boleh. Yang satu tu jenis dia boleh bercakap je, menulis dia tak berapa nak boleh. Saya lupa istilah psikologi itu ya. Jadi kalau tuan-tuan tolong tulis nota-nota ni, lain kali saya boleh tumpang ambil untuk saya notekan. Untuk saya boleh notekan. Okay, baik. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada ayat yang ke-35. Ayat 35. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya akan baca 3 kali. Setiap kali selepas saya baca tu, tuan-tuan ikut ya. Tuan-tuan ikut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna ansha'nahunna insya'. Nafas saya tak cukup ni. Sebab dia kena panjang tu. In 2 harakat. Na 3 harakat sekurang-kurangnya. 2 boleh juga. Tapi 3 pun boleh. 2 harakat. Sya'nahun. Hun tu 2 harakat. In 2 harakat. Sya'. Itu 4, 2, 4, 6 harakat. 2, 4 atau 6 harakat. Ya. Okey, saya baca lagi sekali. Ikut. Inna ansha'nahunna insya'. Ya. Ikut. Okey, lagi sekali. Inna ansha'nahunna insya'. Okey. Okey. Tuan-tuan dapat pahala. Bila kita tengok dapat pahala, kita dengar dapat pahala, kita baca sama dapat pahala. Sebab tu setiap kali dalam kuliah saya ni, kalau saya baca Quran, baca sama. Kalau saya tak suruh baca tu pun baca sama. Kalau saya baca hadis, baca sama. Kerana kita akan dapat pahala membaca dan keberkatannya sekali. Baik. Di sana ada ulama yang menafsirkan ayat 35 ini dengan mengatakan, kami menjadikan para wanita syurga. Nampak? 35 ni dia sebut, tiba-tiba je dia sebut wanita syurga. Jadi kalau kalau sekiranya ia bermakna tilam, maknanya Tuhan tiba-tiba je lah tukar tajuk, boleh juga.
Tetapi bila sebut hunna, kenapa Tuhan guna hunna? Patutnya kalau ikut kaedah Tuhan akan kata sesungguhnya kami jadikan, Tuhan sebut wanita syurga itu. Tuhan akan sebut. Tapi Tuhan sebut hunna. Maksudnya Tuhan gunakan ganti nama. Kalau ganti nama, ia tentu merujuk kepada si punya nama. Siapakah si punya nama? Tentulah dia dekat-dekat. Maka hunna itu mungkin dirujukkan kepada furushin. Kalaupun dia tak dirujukkan kepada furushin, tentu dia merujukkan kepada wanita-wanita syurga lah. Tak apalah. Tetapi nak ceritanya, ayat 35 ini cenderung mengatakan bahawa penafsiran ayat 34 itu juga maknanya boleh dimasukkan pengertian wanita-wanita syurga sama ada bidadari atau wanita-wanita dunia yang layak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ahli tafsir, ada ahli tafsir yang menafsirkan. Ada ahli tafsir yang menafsirkan. Ayat ini dengan mengatakan, nak baca sama tengok kesel saya ni. Kami menjadikan para wanita syurga dengan kejadian selain kejadian yang ada di dunia ini. Kalau kita ambil tafsiran ni tuan-tuan, dia boleh juga dua-dua. Kalau kita merujuk kepada bidadari, maknanya kejadian bidadari itu dia tak sama dengan kejadian penciptaan wanita yang lahir di dunia ni. Bidadari ni dia lahir kat syurga. Wanita dunia ni dia lahir di dunia. Dia lahir di dunia. Tapi bidadari dia lahir kat syurga. Sebab tu kejadian dia, penciptaan dia tak sama macam wanita di dunia ini. Okey. Kemudian tafsiran ini juga sebenarnya boleh dirujukkan kepada wanita dunia yang masuk syurga. Sebab apa? Sebab wanita dunia yang masuk syurga dengan sifat-sifat keduniaannya itu, Allah akan upgrade. Saya pinjam perkataan Inggeris. Allah akan upgrade marfu'ah tadi. Marfu'ah tadi. Allah akan upgrade dia yang kejadiannya daripada dunia ini, yang ada peluh, ada kencing, ada berak, ada semuanya ni, maka bila dia dah masuk syurga, bila dia kedudukannya dia diletakkan sebagai ketua kepada bidadari syurga, maka Allah upgrade dia. Maka kejadian dia yang berbentuk duniawi itu Allah tukar. Maka dia, sifat-sifat dia di syurga itu menyamai sifat-sifat bidadari dunia itu juga. Sebenarnya penjelasan ini akan ada lebih banyak lagi di bawah nanti. Baik. Kemudian ada penafsir yang dalam menafsir ke ayat 35 ini menyebut, sesungguhnya kami menjadikan wanita-wanita syurga itu dengan kejadian yang bukan biasa. Memang luar biasa. Maksudnya tak sama dia. Tak sama. Maknanya bidadari itu dia bukan macam wanita dunia ni dilahirkan dan melahirkan. Nanti dia ada sebut tak sama bentuk kejadian dia. Cara dia terjadi itu tak sama. Dan begitu juga kita boleh pakai tafsiran ni pada wanita dunia yang masuk syurga, bahawa mereka, kejadian biasa mereka itu telah di-upgrade oleh Allah sehingga kejadian mereka menjadi kejadian yang tinggi kualitinya, untuk dia menjadi lebih tinggi kedudukannya daripada wanita syurga itu sendiri. Kemudian ada ahli tafsir mengatakan, kami menjadikan para wanita syurga dengan kejadian selain kejadian sebagaimana yang ada di dunia ini. Ini saya dah ulas tadi. Maknanya kejadian bidadari ini dia tidak sama dengan kejadian mana-mana perempuan yang ada di dunia ini. Dia datang minta maaf ke wanita di dunia ini, dia datang daripada air mani bapa dia. Yang tersimpan dalam rahim mak dia. Yang tersimpan dalam rahim mak dia. Kemudian apa tuan-tuan? Kemudian dia lahir ke dunia. Begitulah begini, ada peluhnya, ada kencingnya, ada beraknya, ada haidnya, ada nifasnya. Tapi wanita syurga ni tidak begitu. Walaupun begitu, wanita dunia yang masuk syurga ni Allah upgrade dia sehingga nanti dia pun peluh dia jadi wangi. Dia tak ada haid, dia tak ada nifas, tak ada putaran haid, tak ada putaran nifas masa duduk di syurga nanti.
kedudukan dia. Dia pun nanti keadaan dia jadi macam wanita bidadari juga. Sehingga kejadian mereka terjadi secara lengkap dan tidak menerima kebinasaan atau kerosakan. Maknanya kalau muda takkan jadi tua. Kalau kulitnya tegang takkan jadi kendur. Yang ni baik sama ada bidadari syurga atau wanita dunia yang menjadi ketua bidadari. Kena sebut macam tu. Barulah kau wanita kita ni sonok sikit dengar. Kan? Sama ada dia bidadari syurga atau dia wanita dunia. Wanita dunia yang masuk syurga yang Allah telah upgradekan kualiti diri dia. Maka, maknanya kalau dia muda, kekal muda. Kalau dia mati budak, budak-budak mati, Tuhan naikkan umur dia 33 tahun. Ada pendapat yang masyhur saya tengok, usia kita yang masuk syurga ni, insya-Allah moga-moga semuanya 33 tahun. Kalau mati lebih muda pun dia akan naik 33 tahun. Kalau mati 60-70 dia akan turun balik 33 tahun. Dan dia akan kekal 33 tahun, dia tak akan naik-naik. Kalau kulitnya tegang, dia akan tegang sampai bila-bila. Dia tak akan berkedut. Dia tak akan jadi berkedut. Macam cerita kat dunia ini. Tak payah pakai makeup. Tak payah pakai bedak. Tak payah pakai apa-apa alat. Maknanya itulah maknanya dia kekal. Dia tidak menerima kebinasaan. Atau tidak menerima kerosakan. Begitu juga ada ahli tafsir menyebut. Kami telah menciptakan wanita-wanita ini. Yang disucikan dari setiap kekejian fizikal. Atau moral. Kekejian fizikal atau moral tu apa dia? Iaitu kekejian fizikal tu macam apa? Macam kencing, berak, haid, nifas. Ini semua bidadari syurga memang tak pernah ada sejak lahir. Sejak jadi. Wanita dunia yang masuk syurga, Tuhan akan buangkan sistem-sistem yang kotor ini, yang keji ini, sehingga mereka tidak lagi haid, nifas dan sebagainya, kencing, berak di dalam syurga itu nanti. Begitu juga kekejian moral, sifat-sifat buruk, sifat-sifat keji. Ya? Ada ke orang wanita masuk syurga ni ada moral yang tak baik? Ada. Sebab kita bukan sempurna. Tak ada orang yang sempurna. Sebab tu kalau orang lelaki, dia nak cari perempuan yang sempurna untuk jadi isteri dia, dia tidak akan kahwin sampai hari kiamat. Begitu juga orang perempuan. Kalau dia nak cari lelaki yang jadi suami dia, lelaki yang sempurna, dia tak akan kahwin sampai hari kiamat. Habis, kita cari yang macam mana? Seorang perempuan, dia cari lelaki yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Seorang perempuan pun begitu. Dia mencari seorang lelaki yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Jangan maknanya kita nak cari orang yang tak ada keburukan langsung, tak ada kekurangan, tak ada kelemahan diri, kita takkan jumpa. Sebab tu, baik mana pun suami kita, tentu ada akhlak-akhlak dia yang kita tak menyenanginya. Tetapi kita bersabar menghadapinya. Begitu juga isteri kita. Baik mana pun isteri kita, tentu ada daripadanya akhlak-akhlak yang tidak disenangi oleh si suami. Tetapi si suami bersabar menghadapinya. Maka akhlak-akhlak yang buruk ini oleh suami, oleh isteri terutamanya, kalau bidadari memang tak adalah. Kalau wanita dunia yang masuk syurga ni dulu ada sikit-sikit. Yang sikit-sikit itu, yang sikit-sikit itu pun telah dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia menjadi akhlak sebaik-baik akhlak di syurga nanti. Dan kejadian yang indah yang melapangkan hati. Baik bidadari syurga, baik wanita dunia yang berjaya masuk syurga, kedua-duanya Allah Ta'ala yang syurga bidadari itu memang dijadikan begitu, dan wanita dunia ini Allah upgradekan kejadian dia sehingga kedua-duanya datang dalam kejadian yang indah yang melapangkan hati kita. Yang melapangkan hati kita. Ya. Kemudian dan muqatil serta yang lain berkata. Ya, muqatil dan yang lain. Ini Imam Baghawi, dia menyalin perkataan muqatil. Dan dia kata, bukan muqatil je kata seperti apa yang kita nak baca ni. Orang lain, ulama lain pun ada kata benda yang sama. Apa dia? Mereka, yakni bidadari syurga itu, wa imma hurun ain bidadari, wa imma mereka itu
Ketua bidadari yang terdiri daripada wanita-wanita yang masuk dunia yang masuk syurga adalah bidadari yang Allah ciptakan. Tanpa proses kelahiran. Ni dia. Kalau tanpa proses kelahiran ni, dia merujuk pada bidadari semata-matalah. Mereka adalah bidadari yang Allah ciptakan tanpa proses kelahiran. Maka dia menjadikan mereka perawan dan tidak merasai kesakitan. Maka mereka itu jadi perawan. Sejak jadi itu perawan dan kekal perawan sampai bila-bila, walaupun mereka telah disentuh oleh suami-suami mereka nanti berapa banyak kali pun. Berapa banyak kali pun. Dan wanita dunia yang masuk syurga jangan takut. Mereka pun diperawankan semula. Wanita-wanita syurga yang berjaya masuk syurga, wanita-wanita dunia yang berjaya masuk syurga akan diperawanankan oleh Allah. Sehingga mereka kekal perawan sampai bila-bila, walau disentuh beberapa kali pun oleh suami mereka. Kemudian dikatakan, Qurtubi, dia menyalin perkataan para ulama yang dia tidak namakan siapa. Dikatakan, apa yang dikendaki adalah wanita dari anak-anak Adam. Di sini, Qurtubi mengatakan bahawa, ni saya kata tadi, bahawa ayat ini bukan hanya merujuk kepada bidadari sahaja, kepada hurun ain sahaja, tetapi dia juga merujuk kepada wanita-wanita dunia. Dengan apa yang dikatakan oleh Qurtubi ini. Apa yang dikendaki di sini pada ayat ini, iaitu inna ansha'nahunna, sesungguhnya kami jadikan dia dengan kejadian semula, dengan bentuk kejadian yang tak sama dengan dunia. Apa yang dikendaki adalah wanita dari anak-anak Adam, wanita dari kalangan manusia, wanita dari kalangan manusia, wanita-wanita muslimat dunia yang layak masuk syurga. Itu dirojok kata Qurtubi. Jadi bukan Qurtubi kata, beberapa orang ulama lain berkata. Jadi ayat bermaksud kami menjadikan mereka ciptaan baru. Ini yang saya kata tadi. Apa yang saya kata tadi ada rojokan tafsir dia. Bukan saya main suka-suka kata. Ini antaranya. Selain daripada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan perkara ini adalah fakta dari segi perkataan ulama'nya, tafsirannya. Di mana kata Qurtubi di sini dalam memetik perkataan ulama'-ulama' lain, kami menjadikan mereka ciptaan baru. Walaupun mereka itu dah lama dicipta di dunia, tapi kami jadikan mereka kejadian baru. Iaitulah mengulang kembali kejadian. Mereka dah dijadikan di dunia dulu, tetapi kejadian mereka diulang semula. Diproses daripada mula semula. Artinya, kami membawa mereka kembali kepada keadaan muda dan kecantikan yang sempurna. Allah mudakan mereka kembali. Allah tegangkan balik kulitnya kalau dah berkedut. Allah Ta'ala mencantikkan pandangan tubuh badannya, sehingga cantik ni dia subjektif, tuan-tuan. Cantik ni subjektif. Kadang-kadang kita heran kan. Kita mengumpat pengantin. Apalah yang Siti Mah tu nak nampak pada suami dia. Aku tengok jauh, beza buruk suami dia. Buruk berbenar laki dia. Siti Mahnya cantik berbenar, tapi lakinya buruk sangat. Apa benda lah yang Timah nampak pada laki dia. Orang lain nampak suami dia buruk, tapi si Timah melihat suami dia cantik. Begitu juga orang suka mengumpat pengantin. Apalah yang si Abdullah ni nampak pada isterinya. Buruk benar isterinya. Jauh beza. Nak dibandingkan jauh beza. Tak boleh pun nak kata bagai pinang di belah dua, tidak belah kapak pun tidak. Apalah yang si Dolah nampak pada pada isterinya. Orang lain nampak isterinya buruk, tetapi Abdullah melihat kecantikan kepada isterinya. Ini kita kena faham. Cantik tu subjektif. Cantik tu kadang-kadang dia datang daripada pengalaman hidup. Bila kita dah lama hidup dengan isteri kita, kita berkongsi susah, kita berkongsi senang, tuan-tuan. Kita berkongsi air mata, kita berkongsi ketawa dan gembira selama berpuluh tahun. Itu pun
sudah cukup menjadikan isteri itu cantik pada mata suaminya dan menjadikan si suami itu kaca pada isterinya walaupun pada orang lain ia amat buruk, ia amat hodoh. Tetapi pengalaman bersama, pengalaman hidup bersama, susah payah selama berpuluh tahun, bersenang-senang selama berpuluh tahun bersama-sama, menangis, ketawa bersama-sama, itu akan menjadikan si suami adalah pasangan yang paling indah bagi isterinya dan si isteri jadi pasangan yang paling indah dan cantik bagi suaminya. Nah, ini kita kena faham dalam persoalan yang seperti ini. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-36. Kalau boleh saya nak habiskan tuan-tuan. Kalau boleh malam ni saya nak habiskan Ashabul Yamin ni. Sebab ni kita nak lepas ni nak pindah ayat Ashabul Shimal, iaitu neraka. Suasana neraka yang akan didiami oleh kluster ketiga, iaitu kluster Ashabul Shimal. As-sabiqun al-awwalun, kluster pertama, masuk syurga. Ashabul Yamin, kluster kedua, masuk syurga. Dan kita sedang melihat suasana syurganya. Ashabul Shimal, kluster ketiga, dan mereka akan masuk neraka. Yang kita akan bermula daripada ayat 41 nanti tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian Allah Taala berfirman pada ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, saya baca sekali, tuan-tuan ikut. Faj'alnahunna abkara. Okey, lagi sekali. Faj'alnahunna abkara. Lagi sekali. Faj'alnahunna abkara. Okey. Maksudnya atau penafsirannya, kami menjadikan mereka perawan. Ini dia. Kami menjadikan mereka perawan yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Kalau bidadari memang dah perawan sejak awal. Kalau wanita-wanita syurga yang menjadi ketua bidadari nanti, mereka akan, macam disebutkan tadi, inna ansha'nahun insya', kejadian mereka diulang semula oleh Allah sehingga mereka balik kepada keadaan perawan dan tidak akan kekal dengan sifat keperawanannya itu sampai bila-bila walaupun disentuh berkali-kali oleh suaminya. Ya. Kemudian ada juga penafsir yang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan faja'alnahunna abkara, yang kecil dan yang tua dari kalangan mereka. Tak kira yang kanak-kanak ke, yang dah tua ke, semuanya dijadikan perawan. Dibalikkan umur kepada umur muda. Yang kecil dijadikan umur 33 tahun. Menurut pendapat yang lebih masyhur. Yang tua diturunkan balik, dimudakan umurnya 33 tahun. Dan jadi perawan semula. Menjadi perawan semula. Dan penafsiran terakhir untuk ayat 36 ini ialah Baghawi menyalin perkataan Al-Musayyab bin Syariq berkata. Al-Musayyab bin Syariq berkata, sebagaimana disalin oleh Imam Al-Baghawi, mereka adalah wanita dunia yang telah tua uzur. Nampak? Sekali lagi kita jumpa. Ya? Sekali lagi kita jumpa bahawasanya ayat-ayat ini dirojokkan juga kepada wanita-wanita dunia yang berjaya masuk syurga. Wanita-wanita dunia yang berjaya masuk syurga, yang menjadi ketua kepada bidadari. Ya, ketua pada bidadari. Ya, saya sebut. Apakah salah satu sebab yang menjadikan mereka lebih baik daripada bidadari? Sebab takut tak sempat jumpa ayat yang menyebutkan perkara itu. Takut tak sempat jumpa, takut saya mati dulu. Atau tuan-tuan puan-puan mati dulu. Jadi saya sebutlah dulu. Salah satunya, banyak, tapi salah satunya yang menjadikan wanita-wanita dunia ni tuan-tuan, mereka jadi lebih baik daripada bidadari-bidadari syurga itu. Salah satunya ialah ibadah mereka di dunia. Dan salah satunya salat mereka. Sebab itu kalau wanita-wanita dunia ini, para muslimat, wanita muslim di dunia ini, nak jadi ketua, nak masuk syurga, dan nak menjadi ketua bidadari di syurga, banyakkanlah ibadah, dan banyakkanlah beribadah, banyakkanlah salat, terutamanya salat. Banyakkan beribadah, dan terutamanya banyakkan bersalat. Banyakkan bersalat. Al-Musayyab bin Syariq berkata, mereka adalah wanita dunia
yang telah uzur. Yang telah uzur. Allah jadikan mereka sebagai kejadian yang baru. Mereka itu dijadikan semula. Dijadikan. Yang bidadari itu memang barulah. Memang baru. Memang tak pernah jumpa orang pun. Mereka tunggu lama dah dalam syurga. Termasuklah apa yang disebut dalam hadis. Aina al-mardiyah. Dah lama disiapkan oleh Allah. Menunggu-nunggu di dalam syurga. Ini bidadari syurga. Maka itu maknanya mereka ini memang kekal baru. Memang fresh, baru. Dan mereka tak pernah disentuh lagi oleh manusia. Dan bila mereka disentuh besok pun mereka kekal baru. Kekal fresh. Wanita-wanita dunia yang menjadi ketua bidadari di syurga nanti. Allah jadikan mereka baru semula. Allah jadikan mereka baru semula. Allah ulang semula kejadian mereka. Allah jadikan mereka baby balik. Kemudian mereka jadi berdewasa, jadi remaja, jadi anak dara sampai umur 33 tahun dan kekal berhenti 33 tahun. Kekal berhenti 33 tahun. Setiap kali mereka didatangi suami-suami mereka, mereka menjadi perawan. Setiap kali didatangi suami-suami mereka, mereka menjadi perawan. Maksudnya seolah-olah belum pernah disentuh. Seolah-olah mereka belum pernah disentuh. Dan Al-Musayyab serta yang lainnya menyebut bahawa mereka lebih disukai daripada para bidadari kerana salat mereka di dunia. Ini saya sebut tadi. Sebenarnya dalam hadis-hadis pun ada disebut. Kenapa sebenarnya wanita-wanita syurga yang masuk ke dalam syurga, mereka ini kedudukan mereka lebih tinggi, lebih mulia sehingga menjadi ketua kepada bidadari. Antara salah satu sebab mereka menjadi lebih mulia daripada bidadari syurga ialah kerana ibadah mereka, khususnya terutamanya salat mereka. Jadi orang perempuan jangan kurang salat. Jangan hanya cukup dengan salat wajib sahaja. Jangan hanya cukup dengan salat wajib 5 waktu sahaja. Tambah-tambahlah salat sunat tu. Tambah-tambahlah qabliyah, ba'diyahnya. Salat sunatnya, tahajudnya. Wanita yang banyak salat, mereka akan jadi lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi kedudukan daripada para bidadari di syurga itu nanti. Ya? Di syurga itu nanti. Okey, baik. Ayat 37. Auruban atraba. Masih sifat bidadari itu juga. Okey? Mereka yang wanita dunia kena mengaji sifat ini supaya mereka menyediakan sifat bidadari ini untuk suami mereka. Apakah sifat bidadari syurga, tuan-tuan? Sama ada bidadari yang memang asalnya bidadari ataupun bidadari syurga yang asalnya daripada wanita dunia. Bermakna bidadari itu dia ada sifat bidadari dia. Kalau wanita syurga yang masuk syurga dia ada sifat bidadari dia, maka sifat kebidadarian dia itu mesti dibawa daripada dunia ni lagi. Dia mesti bawa daripada dunia ni lagi, tuan-tuan. Sifat kebidadariannya itu dia mesti bawa daripada dunia ni lagi. Dia mesti bawa daripada dunia ni lagi. Baik. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu uruban atraba. Jangan panjangkan ban tu ya. Tanwin itu izhar tu. Jangan panjangkan. Uruban atraba. Ikut. Okey, lagi sekali. Uruban atraba. Okey? Yang maksudnya yang menyayangi suami mereka yang sebaya umur. Sifat bidadari ni apa dia, tuan-tuan? Sama ada bidadari yang memang Tuhan jadikan di syurga dan menunggu di syurga, atau bidadari yang asalnya daripada dunia. Sifatnya di syurga nanti. Dan bagi bidadari di dunia ini mesti ada sifat ini sejak dunia lagi, iaitu mereka menyayangi suami-suami mereka. Kalau saya ada perempuan-perempuan yang dia tanya saya soalan, suami saya macam ni ustaz, suami saya macam tu ustaz, perangai suami saya macam ni, perangai suami saya macam tu ustaz, saya tak suka suami saya ustaz, dalam hati saya tak suka, saya benci dia ustaz, tapi saya layanlah dia elok-elok sebagai saya tahu itu kewajipan, jadi saya layan dia elok-elok ustaz.
Saya layan suami saya elok-elok. Saya layan elok-elok suami saya. Saya layan elok-elok suami saya, tapi saya dalam hati ni benci suami saya. Ramai tuan-tuan, puan-puan. Kalau tak salah saya, setakat yang saya ingat 4-5 orang lah dalam kiraan saya. Cuma saya tak tulis nama mereka. 4-5 orang ada yang mengadu kepada saya, begitu rupa. Suami saya dari satu segi, dia cerita suami dia memang tak senonoh lah. Suami dia tu memanglah jenis tak senonoh. Jenis tak betul lah. Jadi oleh kerana itu saya tak suka, saya benci dia Ustaz. Tapi oleh kerana kami ni dah umur 60 tahun, kami dah umur 50 tahun, nak bercerai-berai pun tak elok dah. Saya layanlah dia elok-elok. Tapi dalam hati saya benci. Saya benci. Jawapan dia apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan, kalau puan-puan pun ada soalan macam ni, jawapan dia apa puan-puan? Apa jawapan dia? Jawapan dia lah takut-takut kita tak masuk syurga. Takut-takut kita tak masuk syurga. Kerana sifat isteri di syurga tu besok, sama ada bidadari yang berasal daripada syurga, yang memang berasal daripada syurga, atau ketua bidadari yang berasal daripada dunia, antara sifat mereka ialah mereka menyayangi suami mereka. Mereka menyayangi suami mereka. Sebagaimana Asiyah, dia menyayangi Fir'aun. Menyayangi lain. Asiyah, walaupun dia sayang Fir'aun, dia cuba tegur. Sayang daripada Fir'aun bukan bermakna dia kena ikut apa yang Fir'aun suruh buat. Apa yang Fir'aun suruh buat tapi tak elok, tak benar, tak betul, ikut. Tak. Fir'aun suruh bunuh Nabi Musa yang hanyut dalam kotak. Masa tu Fir'aun tak tahu betul-betul Nabi Musa. Asiyah pun tak tahu itu Nabi Musa yang dalam kotak yang hanyut tu. Fir'aun perintahkan supaya dibunuh Nabi Musa. Baby itu dibunuh. Tapi Asiyah menentang Fir'aun. Walaupun dia sayang, dia patuh suami dia, tapi dia tidak patuh dalam perkara mungkar. Dia membantah dan memujuk Fir'aun supaya jangan dibunuh bayi kecil dalam kotak itu. Dia guna keupayaannya memujuk supaya Nabi Musa tidak dibunuh. Jadi dia sayang Fir'aun, tapi bukan mestinya ikut dalam semua perkara. Dia sayang dan dia cuba perbetulkan Fir'aun. Jadi kalau ada perempuan yang membawa soalan yang sama, lepas ni tak payah tanya saya dah, ya. Tak payah telefon saya dan tanya soalan yang sama. Ustaz, suami saya begini, suami saya begitu, maksudnya negatif lah. Jadi saya ni tak suka dengan suami saya, benci dengan suami saya. Tapi kami ni dah tua, 10 tahun dah kahwin. Dah beranak cucu dah. Nak bercerai-berai pun tak elok dah. Jadi saya sabarlah Ustaz. Oleh kerana kewajipan, saya layan dia elok-elok, makan, minum dan segalanya. Tapi hati saya benci suami saya Ustaz. Jawapan saya ialah bimbang. Kebencian pada suami itu bimbang akan menyebabkan kita tidak masuk syurga. Suami itu tak tahulah syurga tak syurganya. Kita ni takut tak masuk syurga. Sebab wanita yang masuk syurga, dia akan menjadi bidadari dalam syurga. Dan sifat bidadari dalam syurga itu sama ada dia hurun ain atau dia adalah wanita yang berasal daripada dunia. Urban. Sifat dia urban. Sifat dia sayang, kasih pada suami dia. Kita boleh sayang kasih walaupun jahat. Boleh tuan-tuan. Boleh seorang isteri sayang suami dia walau jahat. Macam ada tak? Banyak tak? Banyak tak mak bapak yang sayang anak walaupun anak dia jahat? Banyak tak? Banyak. Anak dia dah merempak, anak dia menjamun, anak dia bunuh orang. Sayang dia tuan-tuan. Saya pernah lihat satu peristiwa. Anak dia merempak, bunuh orang. Dalam mahkamah dibicarakan dan hakim memutuskan bahawa dia dihukum gantung sampai mati. Hakim pun beri peluang. Ada sesiapa nak bercakap? Lalu mak kepada tertuduh ni, sebenarnya kawan saya. Mak tertuduh ni angkat tangan, saya nak bercakap Tuan Hakim. Tuan Hakim kata silakan makcik. Dia kata Tuan Hakim, anak saya ni masih muda lagi, hidup dia panjang lagi. Saya ni dah tua Tuan Hakim. Gantunglah saya. Saya sanggup gantikan anak saya. Gantung saya. Hukum saya. Biarlah anak saya hidup. Nampak? Anak dia dah jadi pembunuh. Tapi dia masih sayang anak dia.
menunjukkan kita masih boleh sayang walaupun orang tu jahat. Berapa banyak yang anak dia jahat, tapi mak bapak dia masih sayang anak dia. Sayang ada macam, tapi diajar oleh P. Ramlee. Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayah nak karangi. Jadikan laguku hai anak sebagai sahabatmu nanti. Ulang lagi sekali. Anakku Sazali Juwita, jadikan laguku pelita. Kan? Di mana P. Ramlee mengajar kita dalam drama ini, filem ini. Sayang anak, tak salah. Itu fitrah. Itu tabi'i. Tak salah. Tetapi mengikut kehendak anak yang salah, itu salah. Akhirnya, bapa si Sazali ini membetulkan sikapnya yang salah selama ini. Bila dia sedar dia dah silap selama ini memanjakan anaknya, mengikut menurut kehendak anaknya walaupun salah. Akhirnya dia report polis, menyerahkan anaknya kepada polis, menyerahkan anaknya yang telah jadi penjenayah kepada pihak berkuasa. Dia bertindak dengan tindakan yang sepatutnya. Ini menunjukkan kepada kita, mak ayah boleh sayang kepada anak walaupun anak jahat. Apalagi kalau anak tu jahat dari segi deraka. Anak tu lawan mak bapak, deraka mak bapak, tengking mak bapak, caci maki mak bapak, tak nak tolong mak bapak. Bapak suruh tolong angkat dari katil, tak nak, lari. Telefon tak angkat telefon. Bapak minta tolong, tidak tolong itu ini. Tak nak. Tapi mak bapak tetap sayang anak. Apa pun yang anak buat pada mak bapak, kasih sayang mak bapak tak pernah hilang. Walaupun mak selalunya mulut dia bising, bapak ni tidaklah. Bapak ni kalau dia marah pun dia simpan, dia jarang tunjuk. Mak ni kadang-kadang dia marah, dia tunjuk. Walaupun dia tunjuk, mulut dia selalu berbunyi. Tetapi kasih sayang. Kasih sayang yang ada dalam hati seorang ibu, kasih sayang yang ada dalam hati seorang bapa, tidak pernah akan berkurangan terhadap anak-anak mereka. Sampai hari kiamat. Ini kita kena faham, tuan-tuan. Sebab itu kalau mak bapa boleh sayang anak-anak, walaupun anak dia jahat, penjenayah, ataupun anak dia bukan penjenayah, tapi anak dia derhaka pada dia, dia masih sayang anak dia, maka seorang isteri masih boleh sayang pada suami. Seorang isteri masih boleh sayang pada suami. Sebab isteri yang sayang suami jahat, dia tak ada hukum dayus. Kan? Perbetulkan saya. Ustaz-ustaz di luar sana, ustaz-ustaz kat luar sana, tolong perbetulkan saya. Isteri yang suami dia jahat, tapi dia tetap sayang, dia tetap kasih. Cuma dia tak ikutlah kehendak jahat suami dia. Dia tak ikut kehendak jahat suami dia. Tapi dia tetap sayang suami dia, dia kasih suami dia. Dia tidak akan dihukum dayus. Kecuali suami. Suami yang isterinya jahat, suami yang isterinya derhaka, dihukum dayus kalau dia tak tegur suaminya. Tak semestinya dia ceraikan isterinya, tetapi dia kena tegur. Suaminya jahat, suaminya buat salah, isterinya buat silap, isterinya buat jahat, dia tak tegur, dia dayus. Dia wajib tegur, dia wajib didik, dia wajib perbetulkan isterinya. Jadi isteri tak ada hukum dayus. Jadi saya ingat, lepas ni jangan tanya saya lagi, apa saya nak buat, betul tak sikap saya berustaz? Pada saya tak betul. Sebab kalau kita nak masuk syurga, seorang perempuan nak masuk syurga, dia mesti ada sifat uruban, iaitu menyayangi suaminya. Menyayangi suaminya. Kita habislah sikit, tuan-tuan, ya. Sebenarnya nak habis dah ni. Ayat ni nak habis dah. Ya, kita habiskan sikit. Secara umum, atroba tu, uruban tu dia sayang suami dia. Atroba tu umur dia sebaya. Secara umum. Dan penafsir lain pula menyebut, secara umum,
ia meliputi bidadari dan wanita dunia. Secara umum, ia meliputi bidadari dan wanita dunia. Maknanya, tengok, ini satu lagi. Ini satu lagi penafsir yang mengatakan bahawa ayat-ayat ini menceritakan tentang bidadari yang bukan sahaja bidadari yang kejadian syurga, tetapi juga bidadari yang datang dan asalnya daripada dunia. Kata Imam As-Sa'di, ia meliputi bidadari dan wanita dunia. Kalimah al-urub adalah wanita yang mencintai suaminya dengan kata-kata yang baik. Ini dia. Yang ni perempuan kena dengar baik-baik. Sifat-sifat ni kena ambil. Ini sifat wanita syurga. Ini adalah sifat wanita syurga. Sama ada dia wanita yang dijadikan dalam syurga, ataupun dia wanita yang asalnya dari dunia, tapi kemudian dia masuk syurga. Inilah sifat-sifat wanita syurga. Yang pertama, kata Imam As-Sa'di, ia mencintai suaminya. Sebagaimana saya sebut tadi, ia menyayangi suaminya. Dan kasih sayang dan cinta pada suaminya dibuktikan. Dengan apa? Yang pertama, kata-kata yang baik. Terima kasih Robiah Taib. Puji saya nyanyi sedap. Terima kasih. Ya, betul, sedap ke? Saja ngusik tu. Okey, apakah bukti dia cinta sayang suami dia? Dia selalu menggunakan kata-kata yang baik pada suami dia. Seorang isteri, kasar mana pun suami dia, bengih mana pun suami dia, jahat mana pun suami dia, saya bukanlah nak membela suami bengih, bukan nak membela suami jahat, bukan nak membela suami kasar. Ni cerita isteri ni. Sekarang bercerita pasal isteri. Dia mesti lemah lembut. Dia mesti berkata-kata dengan kata-kata yang baik pada suaminya. Sebab bidadari syurga nanti akan berkata-kata baik pada suami-suami mereka. Dan maka begitulah kita. Kalau nak jadi bidadari, ketua bidadari syurga, hendaklah kita berkata-kata yang baik pada suami kita. Penampilannya yang baik. Penampilan dia pun kena baik juga. Sifat lemah lembutnya. Kalau konteks dunia ini tutup aurat, berpakaian yang sopan, sifat yang lemah lembut. Sifat yang lemah lembut, tak terkeluar daripada akhlak wanita yang berakhlak. Kemudian kelemah lembutannya, lemah lembut. Itu kata penampilan tadi. Penampilan yang baik, kelemah lembutannya, samalah tu. Kecantikannya. Kecantikan akhlak lah. Kalau kecantikan rupa ni, itu di luar bidang kita. Kecantikan rupa ni luar. Yang penting kebersihan lah. Bersih. Kita membersihkan diri kita. Itu kewajipan kita. Cantik tu, itu subjektif. Yang ia ciptaan Allah. Dan cintanya. Dialah yang bila dia bercakap akan merehatkan fikiran. Ini sifat wanita syurga. Ini sifat wanita syurga atau wanita yang akan jadi ketua bidadari syurga. Wanita dunia yang akan jadi ketua bidadari syurga. Iaitu bila dia bercakap pada suaminya, rehat pemikiran suami dia. Tidak berserabut. Suami dia tak tambah serabut. Bila dia bersuara, walaupun pemikiran suaminya berserabut, banyak macam masalah. Tapi bila dia angkat suara dia, suami dia jadi tenang, jadi rehat. Jangan suami dia rehat, tengah tenang, tengah rehat. Bila dia angkat suara, berserabut fikiran suami dia. Sifat bidadari syurga dan ketua bidadari syurga adalah bila dia bercakap, percakapannya, pertuturannya selalu membuatkan fikiran suami mereka berasa rehat. Hati dan jiwa suaminya rehat. Bila dia berkata-kata, suka bagi yang mendengarnya agar dia jangan berhenti. Ini satu lagi sifat. Sifat bidadari syurga ni, sifat isteri kepada lelaki di syurga ni tuan-tuan, ialah bila dia bercakap, suami dia suka dengar dia bercakap, suami dia tak nak dia berhenti bercakap. Kalau boleh dia tak usah berhenti bercakap. Itu dia sifat dia. Tapi kita ni kalau kita bercakap, suami kita nak sangat berdoa buat tahajud malam-malam supaya berhenti bercakap. Bimbanglah kalau kita tak layak masuk syurga. Ini saya nak bercakap tentang wanita ni. Kalau buat suami besok, suamilah pula. Tu cerita suami pula. Ni cerita wanita. Saya ulang. Bila dia berkata-kata,
si bidadari syurga ni, atau wanita dunia yang menjadi ketua bidadari syurga ini, bila dia bercakap, mana tadi? Bila dia berkata-kata, suka bagi yang mendengarnya agar dia jangan berhenti, terutamanya ketika mereka menyanyi dengan suara merdu dan melodi yang menyenangkan. Menyanyi, maknanya sedap. Bila nyanyi pun sedap. Kalau tak nyanyi pun sedap juga suara tu didengar. Ya, suara tu didengar, kan? Apa mak ini kita kena faham, ya? Okey, terutamanya ketika mereka menyanyi dengan suara merdu dan melodi. Tapi tak di dunia ni tak apalah. Bukan semua orang boleh menyanyi. Tak payahlah pula pergi kelas menyanyi. Yang boleh menyanyi itu bolehlah. Cuma suara tu lemah lembut. Melodi dia lembut. Bila bercakap dengan suami. Jika dilihat perilakunya, wataknya dan keletahnya, dia akan mengisi hati suaminya dengan sukacita dan kebahagiaan. Keletah dia, perangai dia. Perangai dia bukan membosankan. Perangai dia bukan meluatkan. Perangai dia bukan memuakkan. Tetapi perangai dia, apa kata si penafsir ni tadi? Perangai dia mengisi hati suami dia. Sifat dia, perangai dia, gelak tawa dia, marah dia. Umpamanya kalau dia ketawa, kalau dia menjeling, kalau dia apa, akan menyebabkan hati suaminya terisi dengan sukacitaan dan kebahagiaan. Jika ia muncul dari satu tempat ke tempat lain, tempat itu dipenuhi angin dan cahaya yang baik. Tempat itu jadi selesa. Bila dia muncul, nak gambarkan bila dia berada di satu tempat, tempat itu jadi selesa. Bila dia berpindah ke tempat lain, tempat itu juga pula jadi selesa. Dia menyelesakan di mana sahaja dia pergi. Dia menyelesakan suasana di mana sahaja dia berada. Kalimah al-atrab. Kata Sa'adi lagi. Kalimah al-atrab membawa makna umur yang sebaya. Membawa makna umur yang sebaya. 33 tahun. Di sini Sa'adi pun sebut 33 tahun. Saya sebenarnya jumpa tempat lain. Tapi Imam Sa'adi pun di sini menyebut 33 tahun. Wanita-wanitanya redha, meredai. Yang ni senang menyenangkan. Dia senang dengan suaminya. Dan suaminya senang dengan dia juga. Dia senang dengan suaminya. Suaminya senang dengan dia. Tidak bersedih. Kan kalau isteri yang bersedih tu, suami pun sedih juga. Jadi di syurga besok, si isteri tidak bersedih. Supaya dia tidak menyedihkan suaminya. Tidak menyusahkan hati suaminya. Dia tidak bersedih. Dan dia tidak menyedihkan hati. Bahkan mereka adalah yang membahagiakan jiwa, penyejuk hati dan penyegar mata. Penyegar mata. Sebagaimana lagu Arwah Asri Rabbani. Isteri cerdik dan saleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Okey. Di waktu ia buntu, dia penunjuk jalan. Kan? Isteri cerdik dan saleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Okey. Itu kan. Itulah sifat seorang isteri salihah dan isteri yang menempah syurga Allah untuk menjadi ketua bidadari di syurga nanti, tuan-tuan. Ya. Untuk menjadi ketua bidadari di syurga. Ya. Okey. Yang bawah ni saya baca je lah. Ya, li ashabil yamin. Ayat 38, ya. Panjang pula uraian ayat 38. Tak sikit je. Saya baca je. Saya tak urah dah sebab dia benda sama-sama je. Ya, benda hampir sama. Saya baca je
Ya, li ashabil yamin ayat 38. Li ashabil yamin. Ni yang saya kata tadi. Semua gambaran-gambaran nikmat syurga yang Allah sebut sejak daripada ayat 27 ataupun sebenarnya sejak daripada ayat 28 sampailah ke ayat 37. Sampailah ke ayat 37. Untuk siapa? Untuk ashabil yamin. Untuk kluster yang ketiga. Kluster yang kedua, iaitu ashabil yamin. Kami menciptakan mereka seperti itu, sehingga mereka menjadi teman kepada ashabul yamin sebagai cara memuliakan mereka. Ya, Imam Ibn Katsir membawa satu riwayat yang bermaksud firman Allah li ashabil yamin berkaitan dengan apa yang difirmankannya sebelumnya, iaitu la atraban li ashabil yamin, sebaya umur bagi ashabil yamin. Maknanya bagi Ibn Katsir dia masih kaitkan dengan ayat 37 bahawasanya bidadari-bidadari syurga ini ataupun isteri-isteri kita yang masuk syurga nanti umurnya akan sebaya dengan golongan ashabul yamin ini. Maksudnya pada umurnya dia akan sebaya, sebagaimana datang dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir dari Umarah bin Al-Qa'qa, ya, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, kelompok pertama orang yang akan masuk syurga akan bercahaya seperti bulan purnama, dan mereka yang akan mengikuti mereka akan berkilauan seperti bintang paling cemerlang di langit. Mereka tidak akan buang air kecil. Ini tadi tu sifat orang yang masuk syurga. Yang ni baru dia mula sifat bidadari, sama ada hurun ain ataupun wanita dunia yang masuk syurga. Mereka tidak akan buang air kecil, buang air besar, meludah atau bersin. Sikat mereka dari emas, dan peluh mereka akan berbau kasturi. Pendiangnya dari kayu gaharu, unggun apinya. Isteri-isteri mereka adalah bidadari-bidadari yang dicipta secara bersamaan sekaligus satu waktu. Maknanya waktunya, umurnya sama. Bentuk seperti nenek moyang mereka Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta yang menjulang ke langit. Besok penghuni syurga semua umurnya 33 tahun. Dan semua umurnya tinggi, semua ketinggiannya 70 hasta, sebagaimana ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Sullatum minal awwalin. Ashabul yamin ini segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa sullatum minal akhirin. Dan segolongan besar juga daripada orang-orang yang kemudian, iaitu dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama dengan as-sabiqunal awwalun. Sullatum minal awwalin. Segolongan besar daripada umat terdahulu. Wa qalilum minal akhirin. Dan sebilangan kecil daripada umat yang sekarang, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan ashabul yamin ini sama banyak. Banyak daripada golongan terdahulu dan banyak juga dari kalangan umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Yang ini tuan-tuan, kita akan sambung pada pada jadual yang akan datang. InsyaAllah kita akan baca pada jadual yang akan datang gambaran dan sifat syurga, sifat neraka untuk kluster ketiga yang sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah ini, iaitu kluster Ashabus Shimal. Ayat 41, 42 dan 41 ini saya akan padam sebab saya dah siapkan satu nota baru. Nota yang bermula daripada ayat 41. Surah Al-Waqi'ah yang bermula daripada ayat 41. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, minta maaf saya terlupa klik nota tadi. Saya terlupa klik nota. Jadi ada beberapa bahagian nota tadi saya lupa klik semula. Minta maaf lah, saya baru menggunakan peralatan ini, jadi belum mahir lagi. Sebenarnya bila nak guna nota, klik nota. Bila nak urai, saya tutup nota. Tapi saya bila dah dulu saya buka nota, lupa nak buka video. Sekarang ni saya buka video, lupa nak buka nota. Rugi je. Rugi je. Ada beberapa nota yang saya tidak buka untuk dibaca bersama-sama oleh. Tapi tak apa. Tuan-tuan boleh rojok balik nota yang saya baca tadi dalam laman web saya ustazsyam.com
di mana saya menghimpunkan nota-nota kuliah saya, terutamanya kuliah tafsir. Ya, terutamanya kelas bacaan tafsir saya, insya-Allah. Jadi begitu, itulah sahaja untuk kuliah pada malam ini. Kita jumpa lagi dalam jadual kita akan datang. Ya, kita jumpa lagi dalam jadual kita akan datang, tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Moga-moga semua sama ada dalam jadual yang tetap atau jadual yang tidak tetap, jadual yang random. Dia ada jadual tetap dan dia ada jadual random. Tuan-tuan ikuti je lah saya punya Facebook untuk mengetahui bila saya akan adakan kuliah. Kalau tuan-tuan sudi dan ingin mengikuti kelas saya, insya-Allah. Jadi okey. Ya, Nan Adnan ni, dia Adnan. Dia menyalin, dia ada nota, ya, dia salin ni, alhamdulillah. Ya, terima kasih Nan. Baik, saya nak ucapkan terima kasih daripada awal tadi. Ya. Ramai yang dah lari, dia dengar cerita bidadari lari dia. Masya-Allah, tak apa. Jumpa besok di syurga semula, ya. Ya, tu terima kasih Damai Duha yang tunggu sehingga saat ini, ya. Damai Duha, Damia Hani, ya, terima kasih Damia Hani, terima kasih Na Adnan, terima kasih Farida Ibrahim, terima kasih Robia Taib, terima kasih, ya, Na Adnan. Okey, terima kasih. Moga-moga kita semua diberkati Allah. Jadi sekian untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.